Assalamualaikum. Untuk video demonstrasi kali ini, saya akan buat pendaftaran sebagai ejen. Untuk berdaftar sebagai ejen, anda perlu dapatkan link pendaftaran daripada syarikat yang telah berdaftar di platform MK World Virtual Office. Saya akan gunakan link yang syarikat bagikan kepada saya lah, yang telah dikongsikan kepada saya. Okey. Bila saya dah masukkan link syarikat secara automatik, nama syarikat dan juga ID syarikat akan keluarlah untuk saya punya reference untuk saya pastikan saya berdaftar di bawah syarikat yang betul. Okay. Terusnya saya akan masukkan saya punya login information. Okay, selepas selesai masukkan informasi ejen, informasi personal, kita boleh terus submit. Tapi sebelum tu saya cuma nak peringatkan supaya kita guna informasi yang betul, disebabkan untuk email ni kita akan dapat notifikasi daripada sistem MK World sekiranya kalau ada sebarang pembayaran daripada purchaser ataupun ada sebarang notifikasi daripada pihak MK World lah. Okay. Dan juga bank account detail perlu diisikan maklumat yang betul. Ini kerana untuk menyenangkan kita punya syarikat lah untuk buat pembayaran kepada kita. Tapi semua informasi ni boleh diubah semula dari masa ke semasa dekat dalam kita punya account management setting untuk kemudahan kita pada masa akan datang lah. Okay, dekat bawah ni kita ada nampak dia punya referral upline agent. Okay. Dekat sini kalau kita dah daftar kejap lagi dan kita guna link untuk sub agent, untuk referral agent, informasi sesiapa yang buat share link tu akan keluar kat sini lah, dia punya nama, dia punya ID dan sebagainya, supaya untuk ejen yang baru nak berdaftar ni dia nampak siapa yang bawa dia. Okay, contohnya kalau dia direct daripada company, dia takkan ada referral link untuk upline agent. Tapi kalau dia dibawa oleh orang lain, oleh orang yang bukan berdaftar sebagai syarikat tapi berdaftar sebagai ejen, informasi dia akan keluar di sini dan kita akan masuk directly ke dalam syarikat yang ejen tu berada lah. Okay, untuk part ni saya dah masukkan detail semua, jadi saya akan submit registration. Okay, lepas tahniah untuk penyelesaian bagi pendaftaran. Boleh semak di email untuk melihat lebih lanjut daripada segi detail untuk registration. Tapi buat masa sekarang kita dah terus boleh login, tak perlu ada pengesahan daripada pihak MK World sebab ejen telah dibawa oleh pihak syarikat. Jadi terus boleh login saja. Okay, pastikan guna username yang dah. Okey, selepas login account agent, ini adalah dia punya main dashboard lah. Kat belah kanan ni kita nampak dia punya main features dia. Kat atas ni ada kalender. Nanti kita akan tengok sikit macam mana kegunaan kalender ni. Dekat bawah ni ada purchaser order list lah. Jadi sekejap lagi kita akan add new purchaser dan kita akan buat new purchase. Dekat situ nanti kita akan nampak dia punya data ni akan dimasukkan kat sini lah. Okay, first sekali kita add purchaser baru. Okay, untuk bahagian purchaser, kita kena dapatkan maklumat ni daripada pelanggan lah. Dan kita akan tolong isikan untuk dekat dalam maklumat form ni supaya diorang boleh dapat akses masuk dekat dalam kita punya platform.
tanpa perlu buat sebarang pendaftaran. Okay, kita akan isi maklumat dia. Diorang cuma perlu verify daripada email dan terus boleh buat semakkan apa-apa purchases yang diorang buat daripada kita punya platform lah. Okay, bermula sekali saya akan isi dulu maklumat detail untuk kita punya purchaser ni lah, kita punya pelanggan. Okay, kalau kita perasan kat sini, selepas je saya masukkan email address, dekat bahagian username ni dia akan bertukar sekali, dia masukkan sekali email address dekat bahagian username. Ini kerana kita nak bagi mudahkan, tak perlu diorang nak create username baru. Daripada email yang diorang nak gunakan, yang diorang bagi kat kita, diorang dah boleh guna untuk log access masuk dekat dalam kita punya account. Dan diorang boleh reset balik password untuk account diorang selepas kita buat pendaftaran lah. Diorang akan dapat email notification daripada pihak syarikat yang account diorang dah berdaftar, diorang dah boleh log masuk dan diorang boleh tengok diorang punya rekod pembelian lah, dan juga dia purchases yang disediakan oleh diorang punya agent ataupun saya lah, agent bagi purchaser ni. Bawah ni kita masukkan alamat dia macam biasa. Okay, sekarang ni kita dah masukkan kita punya purchaser yang pertama. Jadi kita dah boleh mula untuk buat purchase order baru lah untuk kita punya purchaser. Okay. Dia akan pergi ke new purchase punya page. Okay, dekat atas ni kita boleh nampak dia punya purchases dia. Juga kita terus boleh nampak dia punya detail lah, dia punya company, nama agent, dan kita terus buat selection package produk. Okay. Lepas tu dekat purchaser kita boleh set multiple person. Kalau contohnya ada satu je, kalau kita scroll bawah dia sampai sini saja dah masuk ke hibah punya information. Tapi kalau saya pergi ke 2 orang, okay, dia akan bertambah sama juga macam 3 sampai 3 orang lah. Okay, tapi sekarang ni kita nak pakai seorang je daripada customer yang kita dah daftarkan tadi. Bila kita dah masukkan detail purchaser, kita turun ke bawah, kita boleh nampak dekat bahagian section hibah ni, kalau ada beneficiary, ada waris, kita boleh setkan sampai 10 orang lah. Okay, sekarang ni kosong jadi tak ada sesiapa, tapi kita boleh set dan kita boleh tengok lah sampai 10 orang. Okay, buat masa sekarang ni saya set kosong je lah. Okay, dan saya akan submit untuk purchaser membuat pembayaran. Okay, selepas saja kita buat submission, akan redirect kita ke page depan dan kita boleh nampak kat sini first purchaser yang ada dekat tarikh 17 hari bulan, itu tarikh hari ni lah. Okay, kita boleh hover dekat dia punya nama dan kita boleh nampak dia punya contact details, package apa yang diorang beli, purchaser tu, dan juga dia punya status, sama ada dia dalam booking request, dah buat first payment, second payment dan sebagainya. Setiap kali diorang buat payment, dia punya tarikh ni akan bergerak lah ke arah tarikh yang paling latest untuk diorang buat payment.
Kegunaan dia adalah sekiranya kita sekarang ni dah berada di tarikh 24 hari bulan, tapi kita masih tengok ada lagi yang tertangguh di belakang macam tarikh 17 hari bulan ni, kita boleh contact diorang, boleh tanya apa isu dan sebagainya, boleh guide diorang untuk buat payment. Dia akan terus buat panggilan ataupun support customer lah. Kat bawah ni kita dah boleh nampak juga informasi order dan purchase ID lah. So basically untuk bahagian agent untuk pendaftaran purchase list, tugas dia sampai di sini saja. Sekarang ni sampai di sini saja bahagian agent. Terusnya tugas agent adalah untuk follow up saja dengan purchaser melalui daripada kalender atas ni lah, ataupun purchaser boleh follow up balik daripada commission report. Sekarang saya akan beralih ke customer daripada registration tadi untuk dia masuk dan untuk dia buat pembelian lah. So untuk video ni kita akan tamatkan di sini. Untuk seterusnya di bahagian commission report dan juga untuk payment slip dan agent list, kita akan go through selepas customer buat first deposit supaya kita boleh nampak dia punya commission report masuk dekat dalam kita punya database lah. Sekian, sampai sini saja untuk video ni. Terima kasih. Assalamualaikum.